22. Kalau kitab baru 22. Ini pasal yang ketiga pada menyatakan akan lidah. Ini bab lidah lagi. Kitab lama 32. Baru kalau baru 22. Ini kitab baru dia macam ni. Kitab lama saya tak tahulah, ada macam besi. Sabda Nabi SAW, wahal Yaqub bin Nas, dekat situ. Ala wujuhihim aw manahirihim illa hasaidu al-sinatihim. Dan tiada menyembamkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu akan dia. Maknanya dekat hari kiamat, nak lepas di hari kiamat, apa yang berlaku pada manusia ini hasil perbuatan dia. Itu maksud dia lah. Kalau kita urai perkataan tu, hasil perbuatan dia atas muka bumi, itulah yang dia akan dapat. Kalau atas muka bumi ni dia cakap benda sia-sia, dia cakap benda yang bukan-bukan, dia menipu, dia melawak, paling takut dia melawak hal agama, menyebabkan dia murtad tanpa sedar, itulah dia akan dapat nanti balasannya dari kiamat. Tersembam dalam muka dia nanti, apa akibat dia, apa yang mereka buat di atas muka bumi. Ini yang bahaya tau. Bila orang itu perkataan dia, orang ketawa. Perkataan dia, orang ketawa. Perkataan dia, orang ketawa. Ini dia tak ada modal, dia ketawa-ketawa hal agama. Ni bahaya ni. Ni bahaya. Dia agak popular dalam pejabat. Orang tengok je dia, orang ikut je dia. Dia tak pernah makan seorang. Kalau dia makan, mesti ada orang makan dengan dia. Ni bahaya. Kalau benda yang dia cakap itu benda elok, okey, dia dakwah. Takut benda dia cakap dia benda lawak yang menyebabkan rosak di akidah dia. Ada yang tu ni saya kerja dulu, saya tahulah. Saya kerja dulu lama. Saya kerja dulu daripada tahun 1985 dan saya berhenti dulu 2018. Macam kalau tanya wahyu tu macam mana? Ada setengah gurau ketemu wahyu. Dia cakap itu kan? Itu. Dalam kitab kata apa? Orang yang berkata dia mendapat wahyu atau dia berkata guru dia dapat wahyu, maka dia telah murtad. Wahyu ni bukan buatan kita. Wahyu ni malaikat bagi pada manusia. Tunggu dapat wahyu apa pergi belajar. Takkan dapat wahyu, engkau bukan Nabi. Engkau tak nak belajar sudah, tapi jangan cakap perkataan ni. Kau orang dapat wahyu, aku tak dapat wahyu. Ada orang cakap perkataan ni tau. Bukan wahyu ni adalah orang yang dikatakan Nabi itu seorang lelaki yang diberi wahyu dan dia menjadi ikutan kepada umat dia. Lelaki yang diberi wahyu. Kalau perempuan diberi wahyu, bukan Nabi. Macam Siti Maryam, dia beri wahyu. Dia beri wahyu. Nabi Jibril datang kat dia, kau akan mengandung anak bakal Nabi. Anak lelaki, kau akan mengandung. Padahal dia tak kahwin. Itu dah beri wahyu. Kalau kita geram kampung kita kan, hari ni suruh buat ni. Kita buat lah sampai tak tidur malam buat. Besok pagi, ni apa lah, tukar. Buat macam ni. Kita geram, kita kata dengan bos kita, dengan kawan kita, dia ni entah wahyu apa dia dapat macam tadi. Nampak? Biasa dia dengan pertanyaan ni. Bos, macam mana bos? Ini keputusan macam mana ni? Saya ni kena tukar ke tidak? Tunggu aku dapat wahyu. Nampak? Pernah dengar tak perkataan ni? Oi, kalau bekerja perkataan ni jadi mainan Betul tak mungkin kau dapat wahyu.
Kalau tak tengoklah nanti lah, tengok ilham apa saya dapat. Ilham boleh. Wahyu tak boleh. Nabi dah habis. Wahyu ni adalah Jibril datang beritahu pada engkau apa Nabi cakap pada engkau, apa Nabi suruh pada engkau, apa undang-undang Nabi turun kau pada umat engkau. Itulah wahyu. Kadang-kadang orang guna perkataan apa tau, dia ni bodoh sejak azali. Biasa dengar tak? Tahu tak biasa dengar kan ni? Jadi bahalul sejak azali. Azali ni apa? Apa maksud azali? Tak mula. Tak ada mula. Yang tak ada mula siapa? Allah je. Dia geram Dia geram sampai menyebabkan dia cakap benda yang boleh buat dia murtad yang bodoh sangat. Dia ni bodoh sejak azali. Cakap dia ni memang bodoh. Dah lah tu. Dia ni bodoh sejak beranak. Tak apa lagi. Jangan guna perkataan azali ni. Saya dengar dulu kawan cakap saya cukup takut lah. Dia niat dia pada bergurau Kita kata kawan kecil handsome daripada Nabi Saleh, Nabi Yusuf. Ini boleh buat murtad tu. Kalau kita kecil lain cakap kau jangan semayang tak apa lah, kau semayang. Nanti malaikat pukul aku tahu lah, aku nak tepis. Ini boleh buat murtad. Ramai orang murtad dengan mulut dia tau. Dia tak salahkan siapa. Dia tak salahkan kerajaan tak laksanakan Islam ke, dia tak salahkan masyarakat dia bukan masyarakat Islam ke, dia tak salahkan, dia kata dia salahkan diri dia, bodoh dia yang bodoh tak belajar agama. Dia cakap macam tu je, dia punya buku amalan ni yang ada isi ni, kalau ada isi lah, buku ni delete, kosong. Kalau waktu tu dia tak bertaubat, dia mati, kekal dalam neraka lah. Dosa dia ni tak delete, dosa ni kekal. Tapi buku amalan ni delete. Itu hukuman pada orang murtad tu. Delete. Jadi kalau 20 tahun dia semayang, kalaulah ada pahala dalam semayang tu, dia buang. Tapi dia tak wajib qadha. Tapi pahala amalan habis. Ni natijah apa ni? Natijah murtad. Sebab tu jangan gurau-gurau buat agama. Bahaya. Ada orang buat lawak-lawak pakai serban, ni bahaya. Tengok dalam TV kan. Dalam TV. Saya tengok memang saya geram, saya marah. Saya tengok memang saya marah. Dia mempersendakan agama. Bodohnya dia tak tahu benda tu dia murtad. Tapi sebab dia tak tahu dia tetap murtad. Macam kita kata cerai-cerai. Dia cakap dengan bini dia gini-gini. Kalau dia ikut hukum dah bercerai. Tapi dia kata saya tak tahu dia bercerai. Tak tahu tu tak diterima. Kenapa? Engkau tak belajar kenapa? Betul tak? Engkau naik kapal, engkau mesti belajar macam mana kapal boleh karam. Betul? Mesti tahu macam mana kapal boleh karam. Bocor, enjin rosak, masuk air, mesti tahu. Dan kau buat kau tak sedar, tiba karam di kapal ni. Sama juga macam kita kahwin, kita kena tahu macam mana perceraian ni boleh berlaku. Tu talak apa? Talak kinayah, talak sindiran. Talak sarih, talak yang disebut dengan jelas. Kalau dia cakap antara kita sudah tak ada apa-apa, ini talak sindiran. Tak ada apa-apa maksud apa? Tak ada makan sama-sama, tak ada duit langsung, apa benda tak ada apa-apa ni. Kalau dia maksudkan niat itu waktu tu masukkan hubungan, bercerai lah dia. Itu orang tak faham Bini cakap dengan dia, abang kalau tak suka saya, abang lepaskan saya. Lepaskan maksud apa? Mesti untuk cerai, betul tak? Bukan lepaskan tangan, tak pegang tangan pun. Itu dah jelas tu. Dia kata, okey. Jatuh talak. Faham tak? Kenapa? Dia kata, okey. Okey tu apa? Okey tu maksud dia aku ceraikan kau. Tu okey tu. Ramai orang bergaduh kata begini, okey. Okey. Bini dia tengah marah. Ceraikan saya sekarang. Okey. Okey rujuk pada apa? Aku ceraikan kau. Dalam kisah kata ini dalam berlaku perceraian. Tapi yang lelaki ni senang cakap bodoh kayu lah, tak faham apa. Dia pun tak tahu hanya dia cakap ni menceraikan bini dia.
Ni saya cakap bahaya sungguh. Lepas tu jaga-jaga. Perkataan-perkataan yang kita buat ni, yang kita cakap ni, ini yang akan menyembamkan muka manusia pada hari akhirat. Terutama benda-benda apa? Benda-benda yang cakap ni benda tak baik. Benda-benda yang cakap ni benda dosa. Okey. Dan jika perkataan yang harus, yang tiada berfaedah. Benda cakap yang tak ada manfaat apa-apa lah. Tapi bukan dosa. Tak ada pahala pun tak ada. Maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin, dengan barang yang tiada kebajikan padanya. Kiraman katibin ni yang kiri kanan ni. Ini malaikat ni dia tak ada cuti. Dia tunggu je apa kita buat. Tunggu. Tengok semayang salah, dia catat tak semayang. Habis. Yang malaikat belah kiri catat tak semayang. Kenapa? Semayang salah. Dia tengok je lidah kita cakap apa. Dia tengok perbuatan kita cakap apa. Dia tengok hati kita cakap apa. Lepas tu ulama' ni sangat berhati-hati. Ulama' dululah. Dia tak bagi kita wish. Happy Deepavali ke apa benda ke. Tak bagi kita wish. Kenapa tak bagi kita wish? Mulut ni cakap, nanti hati ni redha pada agama dia, out. Lepas tu dia kata jangan wish. Ada dekat office yang pergi pakai Santa Claus pun ada. Satu Malaysia dia kata. Satu Malaysia lah. Bukan satu agama. Faham tak? Agama kita masing-masing lah. Dia agama dia lah. Lakum dinukum waliyadin ni. Dia pula ni pergi pakai Santa Claus. Budak-budak Kristian tak pakai, dia lagi pakai. Dia pergi beli kat kedai-kedai mana tu, dia pakai. Nyanyi pula Merry Christmas tak apa benda, lah benda. Dia pula Santa Claus macam turun dari langit. Ini bukan agama kita. Betul? Ada pula konsep-konsep kongsi raya. Dulu kan tak dulu? Kongsi raya. Tu, kongsi pacai tu. Sama tarikh dengan raya kan? Tahun berapa dulu saya ingat tu. Dulu saya kerja dekat Petaling Jaya. Ada budak-budak salam masa kongsi pacai dengan raya tu. Dan nak cuti ni. Salam ucap kongsi raya. Saya kata apa benda. Saya buat tahu lah. Malah layan suka tingkau lah. Kita dah cakap dah dalam Persatuan Agama Islam. Kat situ ada Persatuan Agama Islam. Yang pengurusi tu MD kan, Managing Director. Saya yang menjalankan lah. Tapi punya penaung dia. Saya dah cakap lah dalam kawan-kawan jangan ucap macam ni, tak boleh. Dia ucap juga, suka tingkau lah. Ada pula lagi tu apa? Diparaya apa tu? Oh Allah. Kau samakan agama kau dengan ni Bukan kita benci yang bukan Islam ni. Saya kawan bukan Islam pun ramai. Yang masih berhubung dengan saya pun ada. Apa khabar Haji, sihat? Dia tanya khabar. Tapi pun tanya khabar dia orang juga. Bukan kita musuh. Kita dengan dia orang ni kita baik-baik. Tapi agama kita, agama dia. Lepas tu ramai ulama' menentang ni kongsi raya di paraya ni. Tapi tak tahulah terpulang lah. Orang nak buat-buat lah tak. Kita tanggungjawab kita dah cakap. Kita nak dengar tu nak buat macam mana. Tapi kita nak cerita apa? Akibat dia tu. Akibat dia yang mengerunkan ni. Akibat ni boleh murtad. Bila ada etikat pada hati dia, redha dia akan agama dia. Lepas tu ucapan selamat. Selamat ni maknanya kau diselamatlah kau pada rindu selamat. Mana boleh gitu? Tak selamat. Betul tak? Dia tak nak terima apa yang kita cakap orang bukan Islam, terpulang dia lah. Dia faham macam mana. Tapi kita tetap hormat dia sebagai manusia. Dan Malaysia ni dia menjalankan sistem apa? Kebebasan beragama. Kau agama kau. Terpulang kau lah macam mana. Kenapa? Perkataan ini akan menyebabkan tertembamnya muka orang ni pada akhirat. Ni bimbang ni. Banyak orang cakap begitu kan. Bos, jangan tukar saya bos. Kalau tukar saya mati lah. Jangan tukar saya tempat lain, saya mati. Seolah-olah yang hidupkan dia tu duduk sini. Seolah-olah. Bukan Allah yang hidupkan dia. Yuhyi wa yumit. Allah. Bukan. Tapi apa? Pekerjaan dia yang menghidupkan selama ni. Itu nama syirik. Itu nama letak sifat ketuhanan ni pada kerja. Pada kerja.
Kalau bos tukang saya mati. Pada kerja. Mana nyawa dia dekat kerja. Bukan dekat Allah. Etikat dia dah lari terpesong. Sebab bila hati itu 24 jam, 100% gantung dengan kerja. Patutnya gantung dengan Allah. Kerja dengan baik. Kerja dengan elok. Kalau kena tukar, cakap bos, saya tak tukar lah bos. Ini masalah ni anak-anak sekolah apa. Cakap. Kalau cakap tukar, tukar. Cakap dia. Tolong cakap kalau tukar saya mati. Mana nyawa kita dekat kerja. Nyawa kita bukan dekat Allah. Nyawa kita dekat kerja. Ini nama syirik tanpa sedar. Jaga-jaga. Malaikat kiraman katibin ni nanti dia catat benda-benda itu, dia katakan maka yang tiada kebajikan padanya dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala. Di dalamnya perkataan yang sia-sia dan dibacakan di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat ketika huru-hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Orang atas mahsyar ni, manusia ni, dia ada 3 keadaan lah. Satu dia telanjang, satu dia lapar, satu dia dahaga, nombor 4, dalam 3 keadaan ni, dia jadi huru-hara, kelang kabut. Lari sana, lari sini, cari sana, cari sini, pergi sana, pergi sini. Aisyah kata, wahai Rasulullah, tak malu ke lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki? Tak malu ke bogil-bogil? Aisyah, Rasulullah kata, waktu itu semua akan memandang ke langit dan berkata, Ya Rabbi, salimni. Ya Allah, selamatkan kami. Kepada masyarakat itu dah mula kelang kabut. Kecuali ada golongan yang kita baca dalam hadis, 7 golongan yang mendapat naungan khas di akhirat. Yang kita baca dalam hadis lah. Orang lelaki yang terikat pada masjid, orang muda yang kuat beribadah, orang yang sedekah tangan kiri, tangan kanan tak nampak. Kan ada tu kan? Adalah sisi 7 orang tu, 7 golongan. Yang lain nanti akan huru-hara. Dalam keadaan bogil tu, berlari sana, berlari sini, telanjang. Laparnya amat sangat. Dalam manusia kata, mari kita cari Nabi ni, cari Nabi ni. Yang ceritalah hadis yang panjang. Akhirnya bertemu Rasulullah. Rasulullah mohon pada Allah. Dia sujud pada Allah. Allah kata, wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau dan mohonlah apa engkau nak. Aku mohon untuk dipercepatkan ni pengiran amal. Manusia dah tak tahan dah. Ada manusia akan jerit, tak apalah aku masuk neraka pun tak apalah, cepatlah kira amal aku. Aku masuk neraka pun tak apalah. Nah, kita kata sampai peringkat tu. Kenapa? Seksanya dia kat pada masyar tu. Berapa puluh ribu tahun tak tahu. Itu gantung pada amalan kita. Ada yang dalam hadis kata, ada orang merasakan padang masyar ini hanyalah selama 1 waktu solat. Yang isyak katalah 10 minit. Dia rasa kat pada masyar 10 minit je. Dah habis kira malam. Dia tengok kita lah kat dunia ni macam mana kita buat. Sama macam dalam kitab kata kan. Lagi banyak ambil sedap dunia, lagi sakit nak mati. Kalau rumah kita ekor sana, ekor sini, sini sejuk, dia sejuk, kita ambil sedap dunia. Nak mati kita lagi sakit. Banding dengan orang tak ada ekor. Ini betul, ini kenyataannya betul. Dia tak ambil sedap dunia. Walaupun dia boleh ambil sedap dunia kalau dia nak. Dia boleh beli kereta 300,000, dia ada banyak duit. Tapi dia tak beli kereta 300,000, dia beli kereta biasa. Pada kasar apa? Dia tak ambil sedap dunia. Lagi sedap dunia dia ambil, lagi sakit nak mati. Bila roh ni dia sedap atas muka bumi, makan dia sedap, tempat tidur dia sedap, rehat dia sedap, kenderaan dia sedap, rumah dia sedap. Dia nak pisah ni, bila roh ni, dia nak pisah dengan jasad ni, dia tak nak. Sebab dia rasa sedap atas muka bumi. So dia pegang jasad ni kuat-kuat, waktu tu malaikat nak cabut roh tu. Tu yang sakit yang tak boleh cakap dalam kitab. Yang tak ada tulisan yang ulama boleh kata. Kenapa? Dia ambil sedap dunia. Sama macam ni. Apa yang mulut kita kata, nanti kita akan tanggungjawab. Ada orang dia tulis satu status, I'm only responsible on what I say. On what I said, dia kata. But I will not responsible on how you feel.
Faham tak? Aku tanggungjawab apa aku cakap. Tapi aku tak tanggungjawab apa kau rasa. Boleh ke begitu? Kalau kita rasa perkataan kita ni menghancurkan hati orang, hancurkan hati mak bapak kita, kan? Menyebabkan abang kita kecil hati, jangan cakap. Itulah asas dia. Betul tak? Kalau kita cakap satu, mak kita kecil hati, kita boleh cakap tak? Saya cuma bertanggungjawab apa saya cakap. Mak rasa macam mana, saya tanggungjawab. Tak boleh gitu. Dia punya kod-kod daripada barat ni banyak yang salah. Yang ini yang kita ikut. Betul tak? Ini yang kita ikut. Sedangkan dalam ajaran ni, dalam kitab-kitab ni dia katakan, luka dengan lembing lagi cepat sembuh daripada luka dengan lidah. Luka dengan lidah ni lambat sembuh. Orang kecil hati dengan orang, kecil hati betul-betul, walaupun dia kata aku dah maafkan. Orang tu datang minta maaf. Okey, saya maafkan. Tapi apa yang dia buat kat orang tu, orang tak akan lupa. Itu sifat manusia. Apa? Dia punya darah tu ada lagi, walaupun bertampal. Lepas tu dia kata jaga lidah. Dan ada perkataan nanti bukan darah saja. Perkataan tu menyebabkan gugurnya agama dia. Bila dia cakap satu benda. Apa? Itu dia katakan murtad. Lepas tu nak belajar tu. Ada murtad sebab etikat. Ada murtad sebab lisan. Sama juga dengan amalan. Ada amalan itu daripada hati. Ada amalan itu daripada lidah. Yang menyebabkan murtad juga. Ada juga sebabkan lidah. Dan ada juga lidah tak cakap tapi hati rasa begitu. Ni jaga-jaga. Malaikat ni dia tak pernah off. Dia tak pernah cuti, dia tak pernah apa, tak pernah sakit, tak pernah apa. Dia sentiasa ada dengan kita. Dengan buku amalan tu, dia nak catat. Lepas tu dia akan kirim pada Allah pada hari kiamat nanti. Dia akan tunjuk dengan Allah. Ya Allah, aku dulu kat dunia aku jaga dia ni. Kami rakib, kami atid, kami yang jaga buku dia, kami yang tulis amalan dia. Hari ini kami bentangkan dekat engkau dan kami baca dekat engkau. Jadi buku dia pegang. Dalam himpunan masyarakat nanti dia panggil nama. Sahabat-sahabat dia tanya dengan Rasulullah, macam mana kalau nama kami sama? Dia panggil Ali bin Ahmad, dia panggil. Dalam dunia berapa ramai nama Ali bin Ahmad? Betul. Tengok dekat Facebook lah, tengok dekat mana-mana. Search satu nama. Nama kawan sekolah kita, Ali bin Ahmad. Keluar sampai beratus-ratus. Itu yang ada Facebook, yang tak ada Facebook. Sahabat tanya dengan Nabi macam mana kalau nama tu bukan nama kita. Sedangkan nama kami banyak sama. Rasulullah kata apa? Waktu tu kalau nama bukan nama engkau nak pergi tak boleh. Macam ada benda tahan lah. Kaki tak langkah, nak pergi. Tak boleh. Kalau engkau pergi boleh, itu buku engkau. Maka Allah suruh apa? Buku yang dicatat oleh malaikat ni, kiraman katibin ni, dibentang depan mata. Allah akan tanya soalan pada manusia ni. Ada tak kebaikan yang kau buat, malaikat aku tak catat? Ada tak sedekah kau malaikat tak catat? Ada tak ini malaikat tak catat? Semayang kau malaikat tak catat? Dia akan baca buku itu daripada dia balik sampai dia mati. Kalau dia balik umur 13, dia mati umur 63, 50 tahun punya amalan tu cek. Dan Allah akan datangkan pada fikiran dia. Dia buat ni, dia buat ni, dia buat ni. Dan dia tengok. Dan dia kata, tak ada wahai Tuhan. Lepas tu dia bentangkan 2 buku. Ada 2 buku ni. Satu buku dosa, dia bentangkan. Ini buku dosa kau tengok. Ada tak kejahatan yang kau tak buat, tapi malaikat aku catat? Dia tengok. Waktu tu dia punya, kalau dia punya kejahatan dia banyak, dia kata, cilakalah buku ni. Kenapa cilaka? Aku sendiri tak ingat aku buat. Dia catat. Biasa kan dia tanya orang kan. Orang tanya, Ustaz, nak qada semayang macam mana? Qada lah kata. Habis kalau saya tak tahu semayang kita, saya tak semayang dulu. 10 tahun ke, 12 tahun ke, 13 tahun ke, saya tak tahu. Macam mana? Nampak dia kata dia tak tahu. Betul. Tapi besok buku dosa ni, catat. 1 bulan 2, 85, Zuhur tak semayang, Asar tak semayang, Subuh tak semayang, Maghrib, Isyak tak semayang. 2 bulan 2, 1985, dia catat Zuhur tak semayang, Subuh tak semayang, Asar tak semayang, Maghrib semayang. Itu pun tak sah, reject. Kenapa tak sah? Ilmu tak ada, semua salah. Mandi wajib out, tak kira, tak semayang. Dia kata cilaka lah buku ni. Aku sendiri tak ingat apa aku buat dulu atas muka bumi. Dan dia mencatat satu persatu. Ini Al-Quran kata. Dia marah kat buku.
Waktu tu dia nampak lah amal dia. Dah lah tak semayang. Tak qadha. Lepas qadha kena taubat. Orang qadha semayang ni, lepas qadha dia kena istighfar banyak-banyak. Sebab dia tak semayang dulu satu dosa. Bila dia qadha ni, dia melengkapkan syarat taubat. Berhenti, berazam, menyesal dan berganti kepaduan. Jadi 4 ni dia buat. Ganti kepaduan ni qadha semayang. Ini maknanya dia hanya memohon taubat. Faham Dia mohon taubat pada Allah. Allah terima tak terima, itu satu hal lain. Kalau dia tak qadha, dia hantar permohonan pun tak ada. Tak nak Allah nak terima. Tahu? Setiap waktu yang dia tak semayang tu, setiap itu dosa yang ada. Zuhur tak semayang, dosa. Zuhur 1/1/1995. Asar tak semayang, 1/1/1995. Itu dosa asar pula. Itu bercerita satu waktu, 2 waktu. Kalau 5 tahun tak semayang, 5 tahun punya dosa. 9,000 waktu punya dosa pada setiap waktu dia tak buat. Jadi dia kena bayar dua waktu. Itu nama dia qadha. Dan qadha pun tak buat. Macam mana dia kata dia taubat? Syarat taubat tak cukup. Syarat taubat tak cukup? Tak cukup. Tapi dia kata dia taubat, dia taubat. Dia kata dia taubat, malaikat kata kau tak taubat pun. Jadi bila tak taubat, dosa tu ada lagi. Ada lagi. Jadi diseksalah dia kepada dosa yang dilakukan atas muka bumi. Siapa yang akan sembahkan ni? Ada malaikat yang akan present kita punya performance. Macam tiap tahun buat kan. Sebenarnya dia buat performance. Ada buat tak? Performance report. Ada KRA. Tak tahulah, saya tak tahulah sistem sini pakai apa. Kalau dulu dekat swasta tu, kami tu pakai KRA. Key Result Area. KPI. Key Performance Indicator. Lepas tu adalah 5, 4, 3, 2, 1 kan. Kalau 5 dapat 5, persegera capai macam ni. Dapat 4, capai macam ni. Ini satu-satu job ni. Kedatangan ada juga performance gitu. Jadi daripada semua job ni, dia akan campur, dia akan bagilah dengan berapa jumlah, dapatlah 1 point. Kalau 4/5 dapat A. Dapat 3/4 dapat B. Kalau swasta dululah. Jadi akan keluarlah bonus. Kalau ada bonus tahun tu, dia keluarkan. Orang dapat 4 point sampai ke 5 point, dia dapat 6 bulan. Orang dapat 3 ke 4 point, dia dapat 4 bulan. Orang dapat 2 ke bawah, tak ada bonus diberikan. Dulu kat sana. Jadi 4 ke 5 ni akan recommend. Dia akan recommend oleh HR pada bos-bos, director untuk naik pangkat. Dulu dia buat gitu. Saya tak tahulah kat kerajaan ni, sistem macam ni saya tak faham. Saya tak pernah kerja dengan kerajaan. Jadi gitu. Jadi besok nanti akan dipersembahkan, kalau benda yang dibuat ni sia-sia, mengirimlah malaikat itu kepada Tuhan. Inilah dia yang buat. Dia banyak buat apa? Pekerjaan sia-sia. Tak ada pahala. Tak ada pahala langsung. Waktu tu menyesal lah si pemilik buku. Menyesal. Kenapa lah atas muka bumi dulu aku buat macam ni? Hatta dalam Quran kata, ada yang kata, menyesal aku kawan dengan kau atas muka bumi. Kau tak bawa aku bertaat. Dia salahkan kawan dia. Padahal dia boleh memilih. Berapa ramai manusia boleh jadi kawan atas muka bumi yang baik-baik pun ramai. Tu kita kena jaga. Nak kawan rapat dengan seorang, tengok agama dia. Kalau dia semayang lebih kurang, tak payah rapat-rapat. Nanti kalau kita keluar dengan dia, dia pun tak kisah apa semayang, kita pun ikut dengan dia. Ada orang kata kita nak dakwah dia. Bukan kita dakwah dia, dia dakwah kita. Tu nak kena hati-hati. Kenapa? Ini tukang tulis ini tidak pernah tipu. Ni. Dia ikut je kita mana? Outstation. Malam pergi mana outstation? Pergi karaoke. Pergi mana? Pergi tempat tak baik. Dia hati lah. Hari ni, tarikh ni, tempat tak baik. Kebenaran catatan dia ni, saksi dia adalah anggota kita lah. Kaki kata, betul, aku akui, aku pergi, malam tu aku pergi. Tangan kata, betul, aku pergi. Kulit kata, betul, aku pergi. Waktu tu tak boleh kata, tidak, saya kena nanya. Tak cukup bukti lagi, dia tayangkan video atas muka bumi. Nampak kau pergi tu, nampak? Tu bukan kau tu. Lepas tu dia katakan, manusia masuk syurga dengan rahmat Tuhan, manusia masuk neraka dengan keadilan Tuhan. Allah tunjuk semua ni salah kau buat.
Tak ada orang kat neraka nanti na'udzubillah dia kata apa, aku ni kena naya dengan Tuhan, tak ada. Sebab tu jaga-jagalah. Hidup muka bumi ke jaga-jaga lah. Kenapa? Semua nanti akan dipersembahkan seperti mana apa yang kita lakonkan. Nampak tangan ambil duit rasuah. Nampak tangan kata ya aku yang key in password Maybank to you. Aku mata kata aku nampak baki tu ada. Aku nampak duit tu masuk. Aku nampak, dia kata. Aku key in password, aku nampak. Kulit kata ya aku nampak. Semua makhluk ni akan taat, akan cerita apa yang orang buat. Itu jaga-jaga. Tak terlepas, takkan terlepas walau seorang pun tidak akan dizalimi walau sedetik pun, tak zalim. Itu nama mahkamah apa? Rabbul Jalil, mahkamah Allah yang maha mulia. Tu nak kena jaga-jaga. Tengok kawan nama Jalil, Muhammad Jalil, Abdul Jalil. Ingat apa? Aku ni besok diadili oleh Tuhan di mahkamah Rabbul Jalil. Bukan mahkamah magistrat, bukan mahkamah tinggi. Tak. Sana tak ada apil-apil dia. Kena sahih. Jaga-jaga. Okey, cukup. Nanti kita sambung minggu depan. Tanda dekat slide. Yang ni kita sambung nanti pada bab yang lain. Bab bidah ni dah habis. Pasalnya keempat pada menyatakan akan perut, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.